Sejujurnya, saya sangat mencemburui kesakitan yang dialami oleh seorang pengurus hotel di Malaysia. Mengapa kita sering mengulangi kesilapan yang sama, sedangkan mereka telah berjaya mencari jalan keluar yang lebih bermaruah? Industri pelancongan kini sedang berhadapan dengan satu titik peralihan yang belum pernah terjadi sebelum ini. Di Asia, komposisi kewarganegaraan pelancong yang berkunjung bukan sahaja menentukan angka ekonomi, malah memberi kesan mendalam kepada suasana sosial sesebuah negara. Jika kita hanya mengejar angka di atas kertas dan menerima pelancong secara tanpa henti, tanpa sebarang tapisan, apa yang dibawa masuk mungkin bukannya kemakmuran, tetapi bencana. Pada saat ini, tahun 2025, menyaksikan Korea Selatan dan Malaysia mempamerkan dua lanskap yang sangat berbeza. Min Jun yang berkhidmat sebagai pengurus di sebuah hotel terkemuka di Seoul pernah meletakkan harapan yang tinggi terhadap dasar penyelamatan ekonomi kerajaan Korea pada September 2025. Bagi memulihkan industri pelancongan yang lesu akibat kemelesetan ekonomi kerajaan Korea, mengumumkan pembukaan semula pengecualian visa sepenuhnya dan insentif bagi kumpulan pelancong besar-besaran dari China. Hotel kendalian Min Jun menyasarkan pelancong asing sebagai pelanggan utama. Apabila berita itu diumumkan, Min Jun menyangka ia adalah hujan yang turun selepas kemarau panjang. Jumlah pelancong Cina yang sangat besar dianggap mampu menyelesaikan masalah kadar kekosongan bilik dengan sekelip mata. Itulah konsensus industri pada waktu itu. Benar, dalam bulan pertama pelaksanaan dasar tersebut jumlah pelancong melonjak tinggi. Bas-bas persiaran beratur panjang di hadapan pintu hotel dan lobi sentiasa penuh dengan hiruk-pikuk manusia. Angka dalam laporan prestasi meningkat secara mendadak. Min Jun menyangka bahwa zaman kegemilangan telah kembali, namun menjelang pertengahan Oktober realiti telah memberikan tamparan yang sangat hebat kepadanya. Pagi itu Su Jin, seorang kaki tangan pembersihan yang biasanya tenang, menarik Min Jun ke bilik di tingkat 7 dalam keadaan hampir hilang sabar. "Pengurus, lihatlah sendiri. Adakah ini masuk akal bilik 723 yang baru sahaja dikosongkan oleh kumpulan pelancong meninggalkan keadaan yang sangat menyedihkan. Di atas permaidani terdapat sisa-sisa buah-buahan yang dipijak lumat dan tumpahan kuah mie segera. Lubang saliran di bilik mandi tersumbat dengan sisa makanan, malah di dalam cerek elektrik pun dipenuhi dengan objek yang tidak diketahui." Apa yang membuatkan Su Jin berasa putus asa adalah keadaan ini bukan kes terpencil, tetapi menjadi norma di seluruh tingkat tersebut. Demi menyiapkan pembersihan sebelum kumpulan seterusnya mendaftar masuk, tenaga kerja kami sudah mencapai tahap maksimum. Namun bayaran kerja lebih masa kami tidak setimpal dengan kos pembaikan yang terpaksa ditanggung hotel. Lebih buruk lagi ialah kesan penyingkiran. Pengurus kaunter hadapan melaporkan dengan wajah yang suram. Pengurus Encik Kim yang sering datang setiap bulan untuk urusan perniagaan baru sahaja membatalkan tempahannya untuk bulan depan. Encik Kim adalah pelanggan tetap hotel dari kalangan warga tempatan Korea. Alasannya mudah, terlalu bising. Waktu sarapan pagi di restoran sudah menjadi seperti medan perang. Makanan berebut-rebut diambil dan bunyi bising ada di mana-mana. Ini bukan lagi tempat untuk saya berehat. Bukan sahaja hotel, malah destinasi populer di Seoul, seperti Myeongdong dan Hongdae juga telah berubah. Jalan-jalan dipenuhi dengan barisan kumpulan pelancong murah yang hanya mementingkan aktiviti membeli belah. Banyak kedai kecil yang mempunyai ciri khas tempatan terpaksa ditutup kerana tidak mampu membayar sewa yang melambung tinggi, lalu digantikan dengan kedai kosmetik dan kedai bebas cukai yang menyasarkan kumpulan pelancong tersebut. Budaya kafe yang halus dan estetik yang menjadi kebanggaan Korea kini tenggelam dalam keriuhan orang ramai yang hanya mahu mengambil gambar untuk media sosial. Min Jun merasakan satu perasaan tidak berdaya yang amat mendalam. Walaupun hasil pendapatan tinggi, namun keuntungan bersih sangat rendah. Ini kerana kumpulan pelancong sebegini kebanyakannya mengikuti package membeli belah harga rendah, menyebabkan pihak hotel ditekan untuk menurunkan harga bilik, sedangkan kos penyelenggaraan dan kadar perletakan jawatan pekerja semakin meningkat. Suatu malam ketika Min Jun sedang buntu, dia terbaca sebuah laporan mendalam di internet bertajuk "Mengapa Rakyat Korea Kini Lebih Suka Melancong ke Malaysia?" Artikel ini benar-benar menyentuh hati Min Jun. Laporan itu menyatakan bahawa pada tahun 2025, jumlah pelancong Korea ke Malaysia telah mencatatkan rekod tertinggi. Min Jun dengan perasaan ingin tahu meneliti kandungannya dan menemui satu fakta yang mengejutkan. Industri pelancongan Malaysia telah melalui proses transformasi yang menyakitkan beberapa tahun lalu dan kini mereka sedang menikmati
Hasilnya, laporan itu menganalisis situasi di Malaysia secara terperinci. Malaysia bukannya tidak terkesan dengan perubahan dasar global, malah mereka juga pernah mengalami fasa di mana pasaran tertentu merosot mendadak. Pada mulanya industri pelancongan Malaysia juga merintih, tetapi keadaan itu memaksa mereka untuk menempuh jalan yang sukar, namun betul, kepelbagaian dan kualiti. Min Jun melihat data dan temu bual pada skrin dengan rasa tidak percaya. Struktur pelanggan Malaysia menjadi sangat sihat. Mereka tidak lagi bergantung kepada satu pasaran tunggal. Sebaliknya, pelancong dari Jepun, Korea, Hong Kong, malah dari negara jiran Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina meningkat dengan ketara. Malah pelancong jarak jauh dari Eropah dan Amerika Syarikat juga datang karena reputasi Malaysia sebagai hub kepelbagaian budaya dan keunggulan eko-pelancongan. Mimpi ngeri kos pelancongan sifar sudah tiada. Tiada lagi persaingan harga untuk kumpulan membeli belah yang murah. Pelancongan di Malaysia telah kembali ke akar umbinya. Kedai teh di Cameron Highlands bukan lagi sekadar latar belakang foto yang sesak, tetapi tempat di mana pelancong dari Jepun dan Korea boleh duduk dengan tenang menikmati aroma teh. Di laluan basikal di Langkawi atau Putrajaya, pelancong dapat menikmati ketenangan dan alam semula jadi yang sebenar, bukannya disesakkan oleh bas-bas persiaran yang besar. Pengalaman mendalam terhadap budaya tempatan juga ditekankan. Laporan itu menyebut bahawa pelancong Korea kini ke Malaysia bukan sahaja untuk melihat menara berkembar Petronas, tetapi mereka lebih gemar menerokai lorong-lorong di Melaka, melihat bangunan warisan di Georgetown, Pulau Pinang, dan merasai kemesraan serta budi bahasa rakyat Malaysia yang unik. Kerana ketiadaan gangguan daripada kumpulan pelancong besar yang bersifat seragam, Malaysia berjaya mengekalkan nilai kehidupan dan kedalaman budaya yang paling menarik. Inilah jenis percutian penyembuhan healing travel yang paling didambakan oleh rakyat Korea yang sedang keletihan ketika ini. Artikel itu diakhiri dengan kesimpulan yang membuatkan Min Jun berasa pelbagai emosi. Dia teringat bahawa Malaysia juga pernah menghadapi saat panik apabila jumlah pelancong berkurang. Ketika itu, ramai yang meramalkan industri pelancongan Malaysia akan runtuh. Namun sekarang nampaknya itu sebenarnya adalah peluang keemasan bagi Malaysia. Kerana pengurangan dalam kuantiti, mereka dipaksa untuk meningkatkan kualiti. Dasar pelancongan mampan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, walaupun bermula perlahan, namun ia membawa mereka pergi lebih jauh. Sebaliknya, Korea demi mengejar data ekonomi jangka pendek, telah membuka semula kotak Pandora. Kita sebenarnya sedang menyedut dadah untuk menghilangkan rasa sakit, bisik Min Jun sendirian di pejabatnya yang kosong. Kita mencemburui keindahan dan ketenangan yang dinikmati Malaysia sekarang, tetapi kita lupa bahawa itu adalah hasil daripada keberanian. Mereka menolak godaan wang mudah dan berpegang teguh kepada prinsip selama bertahun-tahun. Perbezaan realiti ini sangat kejam. Pelancongan di Korea menjadi kotor dan bising akibat over-tourism pelancongan berlebihan, menyebabkan warga tempatan dan pelancong asing berkualiti tinggi melarikan diri. Manakala Malaysia, walaupun kehilangan pasaran kumpulan besar yang tertentu, mereka telah memenangi pelancong antarabangsa yang mempunyai kuasa beli lebih tinggi dan lebih menghormati budaya tempatan, serta yang paling penting, kualiti hidup penduduk tempatan mereka terjaga. Keesokan paginya, Min Jun membuat satu keputusan berani. Dalam mesyuarat pengurusan, dia mengelak daripada membincangkan hasil pendapatan bulan ini, sebaliknya mengeluarkan satu kertas rancangan baru. Kita tidak boleh meneruskan cara begini lagi, kata Min Jun, sambil memandang kaki tangannya yang kepenatan. Bermula suku tahun hadapan kita akan mengurangkan peratusan penerimaan kumpulan pelancong harga rendah. Kita akan melaburkan semula sumber untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Sasaran kita adalah pelancong individu dari Jepun dan Asia Tenggara yang mempunyai kadar kunjungan semula yang tinggi serta menarik kembali pelanggan korporat Korea yang telah hilang. Pendapatan mungkin akan menurun buat sementara waktu. Ini akan menjadi sangat menyakitkan, akui Min Jun dengan jujur. Tetapi jika kita tidak melakukannya sekarang, imej hotel kita, malah imej pelancongan Korea akan hancur sepenuhnya. Lihatlah Malaysia, mereka telah membuktikan bahawa jalan ini boleh berjaya. Bilik mesyuarat menjadi sunyi seketika. Kemudian Sujin, kaki tangan pembersihan itu, menjadi orang pertama yang mengangkat tangan dengan mata yang berkaca. Pengurus, saya setuju. Saya mahu kembali ke zaman di mana saya boleh menyerahkan kunci bilik yang bersih kepada tetamu dengan penuh rasa bangga. Jalan ini sememangnya tidak mudah. Mengubah pemikiran yang mementingkan kuantiti memerlukan masa. Namun Min Jun tahu, hakikat pelancongan bukanlah menjual komoditi murah,
tetapi menjual budaya dan marwah sesebuah negara. Malaysia telah menunjukkan cara untuk berdiri teguh dalam badai dan membina jalan sendiri. Kini tiba giliran Korea untuk membuat pilihan.